kaifiyatun tadhharu fil usulihi fi makhrajihi faya'rifu ma bihi min jahrin aw hamsin aw shiddatin aw qalqalatin wa nahwi dhalik. Apakah maksud dia? Disebutkan di sini cara yang nampak pada sesuatu huruf, kaifiyah, kita sesuatu yang terzahir, bagaimanakah perkara tersebut, bagaimanakah sebutan huruf itu dilaksanakan atau dilantunkan, caranya itu terzahir ketika mana keluar dari makhraj yang dengannya ia boleh dikenali sama ada jahar ke, hamas ke, syiddah ke, qalqalah ke dan lainnya. Ada banyaklah, ada sifat-sifat huruf tu kita akan sentuh nanti. Okey, faedah mengetahui sifat huruf ni mungkin tak berapa penting lah. Saya skip yang ni. Okey, ini pendapat para ulama tentang sifat lazimah ini. Sifat lazimah tadi, kita berfokus pada kali ini adalah tentang sifat lazimah, sifat-sifat yang semestinya ada. Tahu sifat-sifat asliyah juga disebut sebagai sifat asliyah. Sifat-sifat yang memang ada daripada asal huruf tersebut. Imam Ibn al-Jazari kata ada 17 sifat. Imam Syatibi dan Imam As-Sakhawi kata 16. Imam Makki ada 44. 44 banyak pandangan Imam Makki. Ni matan dia lah, sifatuha jahrun wa dikhu mustafil. Ni tak apalah, mungkin kita tak sentuh. Okey, sifat al-lazimah pula terbagi kepada dua. Itu sifat al-lazimah. Ada dua dekat situ, iaitu sifatun laha diddun dan sifatun la didda laha. Sifatun laha diddun adalah sifat-sifat yang berlawanan. Sifat yang berlawanan. Sifat yang berlawanan. Nanti kita sentuhlah yang mana yang berlawanan. Kemudian yang kedua, sifatun la didda laha, sifat yang tidak ada lawannya. Tu sifatun la didda laha. Sifat ini dia tidak ada lawan, dia bersendiri, dia sifat tunggal. Istilah dia sifat tunggal lah. Yang pertama tadi, kan kita faham ada pembahagian sifat ada dua, sifat lazimah dan sifat aridah. Sifat aridah pula banyaklah. Sifat lazimah ini terbahagi kepada dua pula, iaitu sifat yang ada lawan dan sifat yang tidak ada lawan. Secara ringkas macam itulah setakat yang kita belajar ni. Termasuk pada slide yang ke-8. Slide yang ke-8. Ini sifat al-lazimah. Sifat al-lazimah ni. Okey, ni sifat al-lazimah. Okay, slide ni saya akan kongsikan lah. Yang lepas saya terlupa, saya akan kongsi semualah. Slide-slide yang kita gunakan untuk seminar ni. Okay, sifat al-mutadadatu lil hurufil arabiyyah. Yang pertama namanya al-jahru wal hamsu. Tu jahar lawannya hamas. Asyiddatu wal rakhawatu wal bainiyah. Asyiddah dan lawannya ar-rakhawah, bainiyah di tengah-tengah dia. Tu. Yang ketiga al-isti'la wal istifal. Isti'la lawannya istifal. Yang keempat itba' lawannya al-infitah. Amma sifat al-idlaqi wal ismati fahuma min ilmi sarfi. Walaysa lahuma atharun fin nutqi. Adapun sifat yang kelima, sifat berlawanan yang kelima, sifat al-izlaq dan al-ismat ini, dia adalah termasuk daripada bahagian ilmu saraf. Tidak ada kesan pada sebutan. Sebab cumanya disebutkan dalam dalam kitab Fathu Rabbil Bariyah disebutkan bahawa sifat al-lazimah ini, sifat al-izlaq wal ismat ini disebutkan dan ditambah oleh Imam Ibn al-Jazari bagi menyamakan 17 sifat 17 sifat al-lazimah dan 17 makhraj huruf. Pandangan dalam kitab Fathu Rabbil Bariyah, kata Syekh Saffat Mahmud Salim sebutkan begitu. Okey, ini sifat al-lazimah yang tidak ada lawan. Ini adalah as-safir, al-qalqalah, al-lin, al-inhiraf, al-takrir, al-tafashi, al-istitalah, al-ghunnah. Al-ghunnah ini dia sebenarnya ada sebahagian menyebutkan adanya sifat al-ghunnah ini adalah sifat al-lazimah. Ada sebahagian yang tidak menambahkan al-ghunnah ini. Tapi tak apalah, sebabkan di sini penulis menambahkan, kita tambahkanlah. Kalau ikutkan al-ghunnah ini tidak ada dalam susunan sifat imam yang mana ditulis oleh Imam Ibn al-Jazari. Tapi tak apalah, kita sebagai penambahan daripada penulis kita senaraikan juga. Okey, sifat yang berlawan. Saya skip
pada ni dia punya inilah matan dia. Okey, mahmusah ataupun al-hamas, lawannya al-majhurah. Al-majhurah ataupun dalam istilahnya al-jahru, al-jahar. Apakah itu hamas dan juga jahar? Jadi saya sambung di bawah, apakah hamas dan juga jahar ini? Al-hamsu ataupun hamas pada bahasa artinya samar atau sembunyi. Pada istilah bermakna mengalirnya udara ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Mengalirnya udara ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hamas ini ada 10. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari, ada 10. Iaitu fahathahu syakhsun sakat. Huruf fa, huruf ha, huruf fa, huruf ha, shin, kha, sad, sa, kaf dan juga ta. Dia ada 10 huruf hamas. Sifat hamas ini macam mana kita nak kenal? Ketika mana kita matikan huruf tersebut, kita rasakan dekat kita punya tangan ni, kalau kita letak tangan di depan mulut kita, huruf tu anginnya keluar. Kita baca af, af, ah, angin dia keluar. Ustaz. Ya. Saya nak tanya, yang al-hamas ni maksudnya dia macam melepaskan nafas kita Ya betul. Kalau melepaskan nafas. Oh. Masa kita baca nafas tu terkeluar. Itulah maksud dia. Mengalirnya udara ketika mengucapkan huruf. Ataupun senangnya kita kata nafas terlepas lah. Nafas terlepas. F, F, tu hamas. Jelas Okey, lawan pada hamas adalah al-jahar. Okey, baik, terima kasih. Okey, seterusnya kita sambung Lawan pada hamas adalah al-jahru ataupun al-jahar, iaitu tertahannya udara ketika mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Tu. Ketika mana kita baca huruf-huruf hijaiyah, itu huruf-huruf jahar ini, kita punya suara, kita punya nafas, tertahan. Tertahan. Tadi nafasnya terlepas kan? Jadi huruf jahar ini nafasnya tertahan. Dia tak terkeluar angin. Kita baca, contohnya kita baca huruf ba, dia tak keluar angin tau. Sebenarnya dia tak keluar angin. Kalau kita baca jahar, huruf yang bersifat jahar ini kita baca dengan angin, maka dia tidak meraihkan sifat hurufnya. Sifat jahar tu kita tak raih. Sebab apa? Contoh huruf ba kan, ketika mana kita matikan patutnya dia tidak keluar angin. Dia bukan tak. Dia angin tak ada keluar. Tu huruf hamas, fahasahu syakhsun sakat. Jahar ni nak ingat senang, dia adalah selain daripada huruf hamas. Tu sifat yang pertama, sifat jahar dan juga hamas. Baik, kita masuk kepada sifat yang kedua. Ni cara dia lah, keadaan peti suara. Ketika mana jahar pada zai, macam ni peti suaranya. Peti suara tertutup. Kalau jahar, sifat hamas, peti suara dia terbuka. Macam itulah. Ini sedikit tambihat ataupun kita katakan perhatian. Berhati-hati ketika mengucapkan huruf jahar, jangan sampai ia berubah menjadi hamas. Contoh huruf ba. Kita baca kan, jangan sampai keluar angin tau. Kalau keluar angin dia kita tidak meraihkan sifat jahar dia. Tiga-tiga huruf ini adalah huruf jahar, arti tidak boleh ada hembusan udara yang keluar saat huruf tersebut diucapkan. Itu maksud dia. Jangan sampai kita mengeluarkan udara ketika menyebut huruf-huruf ini. Contohnya ba, dal dan juga jim. Itulah. Sama juga bawah tu huruf ghain, zai, zal dan juga dha. Huruf yang sangat mudah terlepasnya udara ketika mengucapkannya. Sedangkan kesemua huruf tersebut adalah huruf-huruf jahar. Maka latihan yang berterusan dalam mempraktikkan pengucapannya dengan sempurna. Tu huruf hamas dan juga jahar. Senang nak ingat lah. Huruf hamas ini udaranya terkeluar. Huruf dia fahathahu syakhsun sakat. Angin keluar. Kita baca af. Ada rasa angin kat depan mulut kita tu. Kalau jahar, selain daripada fahathahu syakhsun sakat, contoh ba, kita baca ab, angin tak ada keluar. Angin dia tak keluar.
Itu sifat jahar. Kemudian yang kedua namanya sifat syiddah dan juga ar-rakhawah. Syiddah dan juga rakhawah, serta antara keduanya ada sifat tawassut. Tawassut. Sifat tawassut ataupun disebut bainiyah. Huruf-huruf syiddah ini ataupun syadidah, huruf dia ada 8. 8. Itu ajidu qatim bakat. Itu alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf dan juga ta. Itu huruf-huruf syiddah. Kemudian huruf-huruf kedua antara syiddah dan rakhawah namanya tawassut ataupun bainiyah istilahnya. Disebut sebagai lin umar, lam nun ain mim ra. Lam nun ain mim dan juga ra. Itu huruf-huruf bainiyah. Huruf-huruf di pertengahan antara syiddah dan juga rakhawah. Dan yang ketiga namanya ar-rikhwah ataupun ar-rakhawah, selain daripada lam nun ain mim ra dan azidu qatim bakat. Itu huruf-huruf dia adalah huruf-huruf ar-rakhawah. Ini sifat yang berlawanan ditunjukkan di sini. Syiddah pada bahasa maksud dia kuat. Pada istilah syiddah ini apa? Yang bermakna tertahannya suara ketika huruf-hurufnya diucapkan. Huruf-huruf syiddah ada 8. Ciri-ciri hurufnya adalah huruf syiddah tidak boleh dibunyikan ketika dalam keadaan sukun disebabkan ketika mengucapkan makhrajnya suara langsung terputus. Contoh kita baca hamzah, dah tak boleh nak pergi dah suara kita. Tak boleh nak pergi dah. Contoh jim, je. Tak boleh nak pergi dah suara kita. Je, situ je. Sama juga dengan dal, ad. Sama juga dengan qaf, aqa. Sama juga dengan ta, aqa. Dia tak boleh nak pergi jauh lagi lah. Dia tak boleh nak sambung lagi. Tak boleh, dia tertahan. Suaranya tertahan. Itu huruf syiddah. Syiddah dia tertahan. Ingat yang tu sahaja. Suara tertahan itu syiddah. Bila suaranya berhenti tidak boleh dilanjutkan lagi. Itu syiddah. Dan yang seterusnya adalah rakhawah. Rakhawah ni pada bahasa namanya lembut. Lembut kan. Pada istilah, suara ketika dibaca, suaranya terlepas. Suara tidak tertahan macam syiddah tadilah. Semasa menyebutnya, hurufnya kerana lemah yang berpegang pada makhraj. Hurufnya ada 16 lagi, selain daripada huruf syiddah dan selain dari huruf tawassut. Huruf-huruf rakhawah sakinah mesti diucapkan mengalir. Jangan sampai terbaca sebagaimana huruf-huruf syiddah yang tertahan. Contoh huruf rakhawah namanya huruf ha. Kita bacakan. Boleh pergi lagi. Suara kita boleh pergi lagi. Contoh lain, huruf fa, af. Suara kita boleh pergi lagi. Dad, dad ini dia ada, sebahagian orang dia ada masalah lah. Sebahagian orang dia ada masalah. Ulama meletakkan, mengkategorikan dad sebagai huruf rakhawah. Tapi ada sebahagian dari kita menyebutkan dad ini dengan huruf yang dengan kaedah bacaan dengan sifat syiddah. Dia adalah satu kaedah yang tidak berapa benar, atau kaedah tidak berapa betul. Tapi kerana meraihkan kita ini orang ajam, maka ada sebahagian ulama menyebutkan dad yang disifat, huruf dad yang disifatkan, yang dibaca dengan rakhawah itu adalah afsah, lebih fasih. Tetapi dad yang dibaca dengan syiddah, ulama menyebutkan bahawa dia adalah huruf dad yang fasih juga. Tapi lebih fasih kalau dibaca dad itu dengan ar-rakhawah tadi. Maksudnya suara ketika sebutkan itu suaranya tidak tertahan. Suara boleh pergi. Rakhawah sakinah mesti mengalir. Okay, sifat yang berlawanan adalah latihan dia sikit lah. Kita sebut as, ash, af, aj, ad, at, ak. Gitu. Okay, sifat yang berlawanan, sifat syiddah dan rakhawah, serta antara keduanya tawassut. Tawassut ini pada bahasa maknanya sederhana. Pada istilah, suara pertengahan antara syiddah dan rakhawah semasa menyebut hurufnya. Okay. Apakah ciri-ciri tawassut? Huruf-huruf tawassut ni tidak tertahan suaranya bila diucapkan sebagai huruf-huruf syiddah. Namun aliran suaranya juga tak selembut dan seringan huruf-huruf rakhawah. Kerananya disebut huruf pertengahan. Dalam kaedah bacaan yang fasih, kita perlu menjagalah. Sebab apa? Huruf syiddah, syiddah rakhawah, syiddah tawassut rakhawah ini
kita kata apa? Menonjolkan kepada zaman huruf ataupun tempoh huruf. Ketika mana ketika mana kita sukunkan huruf tersebut. Kalau huruf itu adalah huruf syiddah, tempoh huruf dia laju. Ato gitu. Kalau huruf tersebut adalah huruf lam, contoh huruf tawassut contohnya kan. Maka bacaan ni agak lambat. Contoh kita baca macam inilah. An'amta alaihim. An'amta. Kita tak baca an'amta. Tak. Tak. Sebab apa, kalau kita baca dengan tempo yang laju dan kat sukun tu kita baca dengan laju, maka kita tidak meraihkan sifat tawassut, tetapi kita baca dengan syiddah. Adapun huruf khawah, zaman huruf dia, tempo huruf dia adalah yang paling panjang. Contoh huruf khawah fa, af, yas, tab, sin, yastabshirun. Tab tadi, tab tu dia huruf dia ba syiddah. Dia tempo dia laju sikit. Itu sifat syiddah dan juga khawah tu. Okey, sifat yang berlawanan. Okey, sini penting sikitlah. Sifat yang berlawan, perhatian sedikit. Perhatikan bahawa huruf kaf dan juga ta termasuk huruf syiddah yang suaranya tertahan ketika kedua huruf ini diucapkan. Oleh itu, berhati-hatilah ketika mengucapkan kedua huruf ini kerana keduanya juga memiliki sifat hamas, yakni mengalirnya udara saat keduanya diucapkan. Jangan sampai hamasnya terlalu mendominasi sehingga hilangkan huruf sifat syiddahnya. Kedua sifat tersebut harus tampak ketika huruf tersebut diucapkan. Al-Imam Ibn Al-Jazari mengatakan wara'i syiddatan bikafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa fitnah. Okey, baik, saya nak ajar satu benda yang mana mungkin sahabat-sahabat dah ada lah yang tahu benda ni. Ada yang mungkin tak tahu, saya ajar sikit lah. Ketika mana kita bertemu dengan huruf kaf dan juga ta yang sukun. Kaf dan juga ta yang sukun ataupun mati mendatang. Mati mendatang maksudnya ada waqaf, dia matilah kan. Maka cara kita baca, ini cara yang fasih lah, ini saya dapat daripada guru saya. Itu kita bacakan, yang pertama kita raikan sifat syiddah dulu. Raikan sifat syiddah. Yang kedua baru kita raikan sifat hamas. Contoh saya baca. Sifat syiddah ni macam mana? Kita sendal dulu dekat makhraj. Kemudian baru kita tutup dengan hamas. Sifat hamas. Kita lepaskan sedikit angin. Contoh saya baca. Mir rabbik. Bik tu kita sendalkan dulu pada makhraj. Baru kita lepas. Rabbik. Amsik. Gitu. Contoh lain. Idza syamsu kuwirat. Masa kita sebut ta, kita sendalkan dulu dekat makhraj ta, baru kita lepas. Rad. Itu cara yang fasih. Cara baca yang fasih. Idza syamsu kuwirat. Rad. Gitu cara dia. Sedikitlah tip sikit macam itulah. Kemudian kita sambung. Sifat khawah tawassut ni panjang di sini. Apalah, itu kita skip sikit. Kita masuk pada sifat yang ketiga. Latihan bacaan, isti'la dan istifal. Ini sifat yang penting lah. Sifat al-isti'la dan al-istifal. Bekah itu al-isti'la, kita sebutkan di sini isti'la pada artinya tinggi atau terangkat. Pada istilah adalah terangkatnya pangkal lidah ke arah langit-langit ketika mengucapkan huruf-hurufnya, iaitu ada 7. Itu khussa dautin kidhu. Huruf-huruf tebal lah senang cerita. Kha, sad, da, ghain, qad, qaf dan juga dha. Itu sifat huruf yang ada padanya sifat-sifat isti'la. Jika mengucapkan huruf-huruf isti'la, seluruh lidah dan khususnya pangkal lidah meninggi, naik, terangkat yang menyebabkan suara menjadi tebal dan kuat. Tersebut kha, dia terangkat, atau pangkal lidah kita terangkat. Kat belakang pangkal lidah yang ujung tadi lah terangkat. Daripada sifat isti'la inilah terhasilnya sifat tebal pada huruf-huruf dia, huruf-huruf isti'la tu lah. Sifat-sifat tafkhim tu terhasil dari sifat isti'la. Sifat tebal tu terhasil dari sifat isti'la ini. Huruf dia ada 7. Kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan juga dha. Okey, ini istifal. Istifal ni lawan kepada isti'la.
Dia selain daripada huruf-huruf isti'la. Senang. Itu je. Selain daripada huruf isti'la, istifal lah. Ya. Ni contoh sifat yang berlawanan. Latihan ni lah. Sa, so, da, bo, ta, o, za, wa, ha, ho, la, ro, ka, o. Latihan. Latihan nanti boleh buat lah. Saya bagi slide ni untuk sahabat-sahabat hadirat boleh berlatih sendiri. Oh, maaf saya terkeluar. Okay. Tak apa, tak apa. Ada recording untuk boleh tengok insya-Allah. Ini al-itbaq wal infitah. Itbaq dan infitah ini kita tengok pengertian dia. Itbaq pada bahasa artinya melekat atau bertemu. Istilahnya adalah tengah lidah naik ke langit-langit, dan berkata Imam Ibn Al-Jazari wasadu dadun ta'u dha'u mutbaqah. Huruf dia ada 4. Sad, dad, ta dan juga dha. Ketika mana kita baca, tengah lidah kita naik ke langit-langit. Sebab apa? Kita ada di tengah-tengah tu kita angkat pangkal lidah kita angkat lidah kita keseluruhannya. Di tengah-tengah tu adanya perkumpulan suara tu. Kita hempas ke atas. Tu. Ta, kita baca. Ta. Bunyi dia. Bunyi dia tebal. Bunyi dia akan jadi tebal. Tu dia apabila pangkal lidah dan tengahnya naik ke atas langit-langit seolah-olah menempel ke langit-langit, hasilnya suara akan terasa sangat tebal. Jadi itbaq ni lebih khusus daripada isti'la. Itu maksud dia. Sad, dad, ta dan juga dha. Itbaq. Okey, infitah pula apa? Infitah ini adanya ruang yang terbuka antara tengah lidah dan langit-langit sehingga suara dapat melalui di tengahnya. Yang ada huruf dia man akhadha wujda sa'atin fazaka haqqul lahu syurbu ghaithin. Tu. Dia punya ringkasan kata-kata dia. Itbaq tadi 4 huruf tadi. Infitah selain daripada huruf-huruf itbaq tu. Senang nak ingat. Itbaq ada sad, dad, ta dan juga dha. Itu bagaimana meraihkan itbaq, kita angkat kita punya tengah lidah. Kalau isti'la tadi angkat pangkal. Angkat pangkal. Ni dia punya inilah isbat dan izlaq ini tidak ada kesan dari sudut sebutan. Sama kita tak ambil lah. Kita tak belajar yang ni. Sebab dia apa? Isbat dan izlaq ini termasuk dari bahagian-bahagian ilmu saraf. Ilmu saraf, ilmu asal dari dia menerangkan tentang asal daripada perkataan. Yang mana huruf Arabi, yang mana bukan. Yang mana perkataan Arab, yang mana bukan. Nanti kita tak ambil lah yang ni. Mungkin boleh baca nantilah insya-Allah. Okey, kita masuk sifat berlawan, sifat tunggal pula, sifat-sifat yang tak ada lawan. Mungkin saya ringkaskan sikit lah, boleh insya-Allah. Itu yang pertama namanya safir, qalqalah, lin, inhiraf, gunnah, istitalah, tafashi dan takrir. Gunnah ni kalau dalam Imam Ibn Al-Jazari dia tidak meraihkanlah gunnah, dia tidak letak, tapi dia letakkan sebab perbahasan tentang gunnah ni juga antara perbahasan yang penting dalam ilmu tajwid. Ada perbahasan yang penting. Jadi kita masuk pada safir. Atau apakah itu safir? Safir adalah secara istilahnya menyebut huruf dengan bunyi berdesir. Ada 3 huruf. Itu safir wa sadun wa zayun sin. Sad, zai dan juga sin. Adakah bagaimana yang disebutkan safir itu? Safir ni berdesir, dia ada perumpamaan ulama letaklah. Kalau safir pada sad bunyi dia macam bunyi angsa. Safir pada zai bunyi dia macam bunyi lebah. Safir pada sin bunyinya macam bunyi belalang, tak silap. Saya tahu lah bunyi belalang tu macam mana kan. Tapi itu tak silap lah, saya kena terujuk balik kitab. Zai memang confirm lah disebut kan, bunyinya macam bunyi lebah. Kita akan dapat ketika mana kita sukunkan huruf tersebut. Walaupun ni sifat asliyah ni ketika mana huruf tersebut berbaris kita tak nampak sangat sifat asliyah dia. Tapi ketika mana huruf tersebut sukun, jelas sifat dia. Contoh sad, kita baca as, bunyi safir tu. Zai sama juga az. Sin, as. Dia rasa dia punya safir tu kita rasa. Dia desiran, bunyi dia gitu. Okay, safir, qalqalah. Qalqalah ni mungkinlah sahabat-sahabat biasa dengar. Biasa dengar qalqalah ni kan. Okay, qalqalah ni ketika sebagaimana kita fahamlah, getaran suara pada makhraj ketika mengucapkan huruf-hurufnya yang sukun sehingga terjadi pantulan atau lantunan yang dilepaskan dalam masa yang singkat. Kita tahulah huruf dia apa. Qalqalatun qutbu jadin wal lin. Qalqalah ini dia huruf dia qaf ta ba jim dal. Qaf ta ba jim dal.
Qaf ta ba jim dal. Ni apa ni? Ni lin. Qaf ta ba jim dal, saya terangkan ada 3 kaedah yang disebutkan ulama untuk bagaimana nak membacakan qalqalah ini. Yang pertama kaedahnya dilanggar sahaja kita baca. Tatma'un. Yang kedua dibacakan qalqalah ini macam baris atas. Tatma'un. Tu kaedah kedua. Kaedah ketiga dibacakan qalqalah ini macam baris huruf sebelum dia. Kalau baris sebelum dia baris bawah, dibacakan macam baris bawah. Kalau baca baris atas lah. Tatma'un. Kalau depan macam baris depan. Tu 3 kaedah untuk sebut qalqalah. Tapi yang banyak ada pendapat dan sebilangan kalau macam Syekh Khalil Al-Husari, qalqalah dia dibaca macam disebut macam baris atas. Khalaqna, kita faham kan? Kalau Dr. Aiman Suwaid mengambil pandangan yang pertama tadi, iaitu dibacakan dengan kita langgar khalaqna bunyi dia. Gitu. Dia ada 3 kaedah untuk kita baca qalqalah tu. Okey, yang ketiga sifat lin. Sifat apakah maksud dia? Dari sudut istilah namanya pengucapan huruf yang lembut dan mudah tanpa dipaksakan saat mengucapkan huruf-hurufnya, mudah sahaja. Apakah itu huruf lin? Dan huruf lin itu adalah apabila waw dan ya dalam keadaan sukun serta ada 2 berharakat fathah sebelum keduanya. Sukun, waw dan ya dalam keadaan sukun. Khail, serta ada 2 huruf berharakat fathah sebelum keduanya. Maksudnya dalam waw yang sebelumnya fathah ataupun ya yang sebelumnya fathah, maka dia akan jadi sifat lin. Tu. Kemudian al-inhiraf. Inhiraf maksudnya melencong. Pada istilah menyebut hurufnya melencong setelah keluar dari hujung lidah ke arah makhraj huruf yang lain. Dia sengit. Kita menyebutkan itu sengit. Huruf inhiraf ni ada 2. Lam dan juga ra. Lam dan juga ra. Dia ada perbahasan sedikitlah berkenaan dengan isu inhiraf ini. Adakah lidah yang disengitkan, lidah yang dilencongkan ataupun suara yang dilencongkan? Ada perbahasan disebutkan di sini. Huruf lam dan ra, ketika menyebut 2 huruf ini terjadi perubahan makhraj setelah lidah digerakkan dari makhraj asalnya, dan ini diperbolehkan menurut qurra. Huruf lam melencong ke makhraj nun, ra pula melencong ke makhraj lam. Ini pandangan menyatakan bahawa yang dilencongkan adalah lidah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua berpendapat bahawa yang dilencongkan itu adalah sifat dan juga suara. Itu lam dan ra tadi daripada rakhawah, daripada sifat rakhawah itu dilencongkan menjadi iaitu solah syiddah. Sebabkan dia ada 2-2, maka terjadilah dia itu sifat tawassut. Sebabkan tertahannya aliran suara oleh lidah. Itu ada 2 pandangan lah berkenaan dengan inhiraf. Yang pertama menyatakan bahawa yang dilencongkan itu adalah lidah. Dan pandangan yang kedua menyatakan yang dilencongkan itu adalah suara. Okay, jelasnya yang tu. Sikit lagi sahabat-sahabat. Takrir. Sifat takrir. Takrir ini sifat khusus pada huruf ra. Sifat pada huruf ra yang mana ulama sebutkan adalah sifatun ma'ibatun. Sifat yang mengaibkan bagi huruf ra. Sifat yang mengaibkan. Maksudnya tak perlu dilanjutkan takrir ini. Tak perlu kita macam ra. Tak boleh. Pada istilahnya adalah berkatanya hujung lidah lebih dari sekali ketika mengucapkan huruf ra. Hurufnya 1 je. Wallahu bitakririn ju'il. Okey, getaran pada huruf ra sedikit tersembunyi dan disesuaikan dengan keadaan nipis dan tebal. Ra ni getaran ni agak tersembunyi. Tapi disebutkan di sini bila ra ni ditasydidkan, maka sifat takrir daripada huruf ra mesti disembunyikan. Imam Ibn Jazari kata wa akhfi takriran idza tushaddadu. Ketika mana kita baca huruf ra, janganlah kita ini berlebih-lebih dalam kita meletakkan sifat takrir. Contoh, kita baca ra mirrab banyak sangat kita punya ra tu. Kita punya takrir tu. Dia sekali cukup, memadai. Sekali cukup. Ada pandangan ulama menyatakan bahawa ra ini jalan selamat dia sekali jelah takrir. Sekali kan, digetar sekali sudah. Sebab apa? Ada ulama yang kata kena ra'i sebab ini sifat asliyah. Ada ulama yang kata sifat ra' ni sifatnya sifat ma'ibah, sifat yang mengaibkan. So kena buang. Nak selamat kita baca sekali sudah. Baca sekali. Mir rabbika.
mir rabbika, wa qarri, itu kita sekali sudah kita punya getaran itu. Okey, seterusnya adalah sifat at-tafashshi, itu berhamburan. Sifat ini khusus pada huruf shin. Itu apakah maksud dia? Berhamburan angin atau udara antara gigi depan dan langit-langit keras. Pertengahan antara gigi hadapan ini dengan langit-langit tu banyak angin tu. Walit tafashshi, kita rasa banyak betul angin dalam kita punya mulut ni. Itu sifat tafashshi dia. Berhamburan angin banyak di depan, antara gigi depan kita dengan langit-langit keras. Langit keras ni atas ni lah, langit keras. Dan huruf yang memiliki sifat tafashshi adalah shin, huruf shin. Tafashshi akan ni tak apalah. Okey, seterusnya adalah al-istitalah. Istitalah adalah sifat khusus bagi huruf dad. Itu bergeraknya lidah ke depan sepanjang makhrajul dad dari awal sisi lidah hingga akhirnya yang bersambung pada makhrajul lam. Kita baca contoh kan. Waladha. Maksud daripada istitalah itu, lidah ni daripada belakang dia ke depan. Tepi lidah, bukan lidah full. Kita cengetkan depan lidah ni, kita punya ujung lidah ni tak perlu kita bawa ke tepi, bukan. Yang disengatkan adalah tepi, yang digerakkan adalah tepi lidah kita. Waladha, dia kita boleh nampak gerak dia daripada sini dia berhampiran dengan makhraj lam. Waladha, dia ke depan sikit. Itu adalah sifat istitalah. Sifat istitalah yang mana kadang-kadang ada orang dia terus tak meraihkan sifat istitalah, waladha, dia cepat saja. Dan dia ada sifat istitalah tu, fadlullah, dhalika fadlullah. Dia ada istitalah, dia lambat sikit. Allah ni dia lambat sikit. Hurufnya satu je, itu dha dan istatil. Huruf dha yang ada istitalah. Okey. Cara mengucapkan huruf dha adalah dengan menempelkan keseluruhan sisi lidah ke gigi geraham dari pangkal lidah hingga ke hujung sisi lidah pada makhraj lam. Makhraj dan sifat istitalah merupakan pembeza antara dha dan juga dha. Dengan sifat ini pula, suara pada huruf dha sedikit lebih lama keluar dibandingkan pada huruf lainnya. Dha ni kita baca lambat sikit. Ad'afan kathirah. Gitu kita baca lambat sikitlah. Kemudian gunnah, ni mungkin kita belajar kita masuk sekejap tentang gunnah. Gunnah ataupun bahasa mudahnya dengung lah. Kita biasa di Nusantara ni istilah selalu kita faham. Sebut gunnah tak faham. Tapi sebut dengung faham. Istilahnya sama je lah. Itu sawtun ladhidun murakkabun fi jismin nun walau tanwinan wal mim fi jami'il ahwal. Pada istilahnya makhraj, pada istilah maknanya suara yang indah dan teratur pada huruf nun termasuk tanwin dan mim dalam segala macam keadaannya. Nun dan mim ni kat mana-mana pun dia mesti ada gunnah walaupun dia adalah gunnah asliyah sahaja. Walaupun dia berbaris. Baris ni tak berapa jelas lah. Nak detect kat mana gunnah dia mesti ada dekat hidung. Kita baca dia mesti naik juga kat hidung sekejap. Kalau mim ni tidak ada gunnah dia akan jadi ba. Nun tidak ada gunnah akan jadi huruf dal. Jadi dia mesti ada juga gunnah mim dan ba ini. Ini maratibul gunnah. Maratibul gunnah, susunan gunnah. Bagaimana yang saya dah sebutkan sebelum ini. Itu gunnah yang namanya maratibul gunnah dalam bentuk akmal. Itu ketika tasydid dan idgham. Kamilah ketika ikhfa dan iqlab ataupun qalb dalam bahasa Arab disebut qalb. Dan qisah ketika izhar. Ia adalah gunnah yang kurang sempurna. Kamilah yang sempurna, akmal paling sempurna, dan anqas ketika berbaris. Dia adalah susunan gunnah. Okey, saya jelaskan kat bawah ni lah penjelasan dia. Panjangnya gunnah yang sempurna tidak boleh disamakan dengan hitungan harakat kerana ketepatannya mesti dikenal pasti terus oleh muqri' mutqin ketika bertalaqi. Ini kaedah yang diperoleh daripada ulama-ulama salaf. Itu gunnah ini dia tidak diukur dengan mad, tidak diukur dengan dua harakat. Yang diukur dengan dua harakat itu adalah qadar mad. Tapi nak jalan selamat sebagaimana yang disebutkan dalam
kita sebut kitab apa lah. Lupa dah nama dia. Saya lupa nama di kitab tu. Sebutkan bahawa sebagaimana yang kami peroleh daripada guru kami, kadar bacaan mat adalah 2 harakah secara lebih kurang 2 harakah, maksud dia 2 harakat. Maksudnya kita raih pandangan itu. Dia lebih kurang 2 harakat, dia kata macam itulah yang dia talaki daripada gurunya. Jadi kita raih pandangan itu. Kita pun sebilangan ulama pun nak mudah bagi orang awam faham, maka gunnah mesti 2 harakat. Sebenarnya hakikatnya gunnah bukan 2 harakat, tetapi berdasarkan kepada kesempurnaan di akmal, kamilah, naqisah, anqas. Itu kiraan yang sebenar. Maksudnya ketika mana kamilah, gunnah dia ada, ketika mana anqas, ketika mana akmal, maka gunnahnya lebih lama. Itu innallaha alladhi, ataupun ketika mana kamilah dia tidak sesempurna gunnah akmal. Min fi'atin, min fi, dia tidak sepanjang gunnah akmal. Sama juga dengan qisah tadi dan juga anqas. Samalah itu sebagaimana yang disebutkan ulama-ulama salaf, dan kita boleh lihat sebagaimana bacaan syekh-syekh yang mutqin, umpamanya Syekh Khalil Al-Husari lah. Kita boleh tengok bagaimana bacaan beliau tu, ketika mana membaca dengan gunnah, beliau akan membaca dengan jarak, dengan tempo yang lebih daripada 2 harakat. Sebagian ulama menyebutkan panjang gunnah ini dengan kadar 3 harakat yang tersebut di dalam kitab Mawahib. Okey, insya-Allah telah selesai. Akan datang bincangkan sifat aridah. Jadi boleh tak kita masuk sedikit berkenaan dengan suratul Fatihah? Saya stop sharing kejap Baik, suratul Fatihah kita sentuh ringkas-ringkas sajalah sebab slide dia banyak juga. Ni tak apalah, ni kita skip. Agak panjang lah. Di kategori lahan. Okey, kita masuk kepada tajwid suratul Fatihah. Tajwid pada surah Al-Fatihah kita sentuh dan ringkas dan yang utama sahaja. Okey, nampak Okey, yang pertama, bagi ayat yang pertama iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu disempurnakan yang pertama sebutan huruf ba berbaris di bawah B. Kita baca B. Sifat hamas pada huruf sin, lamakan sedikit. Bismillah, lamakan. Keluar angin. Sempurnakan keluarnya angin itu, dan sempurnakan juga rakhawah pada huruf sin. Rakhawah ni tempo dia agak lambat kan. Sempurnakan. Pada huruf mim baris bawah, lam sabdu dibaca tarqiq, bukan bismillah, tak. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf ha baris bawah. Huruf ha yang berbaris di bawah, hi. Ra dia baca tebal, hirrahma, hirrahma. Sifat hamas pada huruf ha sukun, rahma. Kemudian huruf mim berbaris di atas dengan 2 harakah, ma jangan satu saja, rahmanirrahim, tak. Kemudian huruf nun berbaris di bawah, nirrahim. Kemudian huruf mim sukun di akhir kalimah, mad adud lis sukun, sempurnakan, nirrahim, him. Ada mim tu bunyi sikit. Kalau kita tidak sempurnakan, dia punya bunyi huruf mim itu dia akan jadi macam huruf ba. Nirrahim. Nirrahim, him. Ada bunyi sikit tu lah, tapi taklah terlalu banyak dia punya bunyi tu. Sebab apa? Kalau terlalu banyak dia jadi seolah-olah macam ada baris sabdu dekat situ. Tak boleh. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sempurnakan huruf hamzah wasal berbaris di atas, dan lam al-qamariyah, alhamdu, dengan cara yang pertama raih sifat tawassut pada lam, alhamdu, dengan ale. Itu cara yang silap, dia tak fasih lah, cara yang tak fasih. Alhamdu, ha dibaca tarqiq nipis, ha bukan ha, tak, ha. Kemudian huruf mim sukun, hamdulillah, dal baris di hadapan, lillah lembut sahaja, lam berbaris bawah, dan lam bertasydid 2 harakat serta tarqiq.
lillah, bukan lillah, lillah. Huruf ha berbaris di bawah. Ha baris di bawah, kita baca jelas lah. Hi. Ra tafkhim, ra tebal, dan ba bertasydid. Rabbil alam, sukun tanpa melantun. Rabbil ka rabbil alamin. Lam, sempurnakan baris lam, dan huruf ain 2 harakat tanpa tafkhim. Rabbil ka a. Kemudian huruf nun sukun di akhir kalimah, man'adub disukun, sempurnakan supaya tak jadi macam huruf dal. Alamin. Gitu. Kemudian ayat ketiga samalah macam ayat pertama tadi. Ar-Rahmanir Rahim sama. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, huruf mim baris di atas dengan kadar 2 harakah. Sebut mim jelas, ma bukan mo. Itu bunyi pelik tu. Dia ma, buka, mulut dibuka. Huruf mim baris di atas dengan kadar 2 harakah. Kecuali adalah sebahagian qiraat membaca dengan dibaca dengan mim itu 1 harakat. Maliki Yaumiddin. Tapi qiraat kita, qiraat Hafs an Asim, dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Huruf mim dibaca baris atas yang qadar 2 harakat. Huruf wawlin, huruf dal berbaris di bawah serta bertasydid tanpa menyebut huruf lam. Middin. Dia tak ada mildin, tak ada. Dia middin, masuk terus pada dal. Dan huruf nun sukun di akhir kalimah, man'adub lis-sukun. Kemudian huruf kita sebutkan ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini selalu tempat yang orang mungkin tersilap. Sebab apa? Yang pertama, sebutan huruf hamzah qata' yang berbaris di bawah, sempurnakan dengan tak ada ya bertasydid. Jangan dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ya tu dia ada henjuk sikit. Iyyaka, gitu. Kemudian huruf kaf berbaris di atas yang tidak melampau hamasnya. Bagaimanakah tidak melampau hamasnya? Kita berlebih-lebih nak keluangin tu. Iyyaka, tak, sedangkan hamas dia bukan hamas yang kuat sangat. Sikit iyyaka keluangin sikit je. Kana'budu, sebab apa? Macam saya sebutkan tadilah, ketika mana huruf-huruf ini dia berbaris, maka sifat asliyahnya tidak berapa jelas kelihatan. Dia sikit-sikit samar-samar sahaja. Kita baca contoh. Iyyaka na'budu. Kana'budu. Huruf ain sukun, sempurnakan sifat tawassutnya. Nak macam mana kita nak tunjuk ain yang bagus, ia tidak putus. Ain dia tidak putus. Contoh iyyaka na'budu, dia bersambung antara ain dengan ba tu. Sebab itu sifat tawassut. Dia bukan sifat syiddah. Ain dia tidak terputus. Contoh ain yang putus, iyyaka na'bud, na'bud. Gitu. Na'budu. Dia na'budu, dia bersambung. Ain yang bersambung. Wa iyyaka nasta'in, sama je. Badal yang berbaris, huruf sin sukun yang bersifat safir, nasta'in, sempurnakan ain yang baris bawah. Jangan nasta'in, ain tak ada, nasta'in, tapakkan elok-elok kita punya baris bawah huruf ain. Jelas? Dan huruf nun sukun di akhir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas sirat. Ihdina, sebut huruf hamzah wasal baris di bawah dengan betul. Ihdi kita baca. Kemudian sifat itbaq pada huruf sad yang bertasydid serta berbaris di bawah. Dan antara yang perlu ditekankan, nak baca sad dia tidak muncung, tidak ihdinas sirat, tak ada. Yang betul ihdinas sirat. Gitu kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ra yang tafkhim yang qadar 2 harakat sebut betul sirah, jelaskan ra kita ditebak pada huruf ta, tal mustaqim. Ta tebal jumpa alif lam nipis. Lam nipis lah sifat dia huruf nipis, dia bukan huruf isti'la, dia huruf istifal. Jadi ta kita ta tal, kita buka sikit. Tal mustaqim. Ta tanpa kita nipiskan ta, kita tebal, kekal sifat tebal, tapi kita lepas kita baca ta, kita
buka sedikit. Ihdinas sirata tal mustaqim. Cara dia gitu. Ta kita sempurnakan huruf baris atas pada ta, kemudian barulah kita buka sedikit untuk masuknya lam yang nipis. Tal mustaqim. Gitu cara dia. Dan huruf mim di akhir kalimah man'arid lis-sukun. Ada kedua, siratal ladzina an'amta alaihim. Sad ada itba' sempurnakan. Jangan muncung kan sa tak dia. Si tak bukan si dia. Si siratal ladzina an'amta alaihim. Gitu sempurnakan satu-satu. An'amta penting. Pada perkataan an'amta ni jaga satu-satu. Huruf nun sukun dengan gunnah asliyahnya. Huruf ain yang berbaris di atas tanpa tafkhim. Mim dengan gunnah asliyah. Kita sempurnakan. An'amta alaihim. Lembut-lembut je kita baca. Mim sukun dengan gunnah asliyah serta hamas yang tidak melampau pada huruf ta. Kita tak baca an'amta ta. An'amta alaihim. Ada sikit saja angin yang keluar. Dia tidaklah tak keluar langsung, dia keluar sedikit. Dia keluarkan sedikit. Dia bukan keluar an'amta tak ada an'amta alaihim, sikit saja. Kemudian last sekali ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni paling inilah apa kita kata ayat akhir macam tadilah. Itu yang pertama, ghain berbaris atas tanpa sifat itba' serta ya, lin dan ra yang tarqiq. Ghairil maghdub. Ghain kita tebalkan sebab ada isti'la tapi dia tak ada itba'. Huruf lam sukun tanpa melantun. Ghairil kan ghairil maghdub. Ghain pada huruf ghain kita jaga jangan sampai kita tertahan. Sebab apa? Ghain dia bukan sifat syidah. Sifat dia rahawah. Maghdub. Dad. Jaga huruf dad. Jaga pada rahawah dan istitalah pada huruf dad bertasydid. Tadi waladhalinah ni yang sifat itba' pada huruf dad yang dua harakat. Tu serta ba baris bawah. Bi nipis. Alaihim waladha. Istitalah dan juga tawassut jaga. Istitalah dan juga rahawah kita jaga. Waladhalin. Gitu. Perlu dijagalah. Kemudian sifat tawassut pada lam bertasydid tanpa tafkhim tapi perlu kepada an-nabr. Apakah itu an-nabr? Macam saya sebut tadi. Jelas nabr ni adalah kita kata tona suara untuk kita jelaskan bahawa dekat situ dia ada lam yang bertasydid. Kita tak baca waladhalin tapi waladhalin gitu. Itu an-nabr. Nanti kita belajarlah bila-bila insya-Allah. Huruf nun sukun di akhir. Itu mad arid disukun. Boleh baca 2 ataupun 4 ataupun 6 lah. Jadi yang lain tak adalah pada sudut amin dan sebagainya. Jadi insya-Allah setakat tu untuk kita punya sedikit bingkis surah Al-Fatihah. Kalau boleh mungkin ada sahabat-sahabat yang nak berkongsikan bacaan. Kalau sahabat-sahabat nak baca kan, puas mungkin saya dengar saya berbebel dia takut dah terbaring tertidur ke. Tapi hari ni kita bacalah mungkin slot bingkis terakhir ni kita isi lebih kurang 10 ke 15 minit. Untuk sahabat-sahabat mungkin ada yang nak baca surah Al-Fatihah. Sebab apa? At least ketika mana kita keluar dari bengkel ni ada sesuatu ataupun ada faedah yang boleh kita bawa dalam amalan harian kita yang mana boleh maksudnya kita bawa something keluar daripada bengkel kita. Bukanlah kita bawa keluar something daripada kita balik kita masuk bengkel dan kita keluar bengkel sama saja. At least kurang-kurangnya Fatihah kita kena diperbetul dan kalau kata tak boleh sampai 99% pun bolehlah kita perbaikkan sedikit sebanyak. Kita berubah sikit daripada bacaan kita yang biasa jadi satu bacaan yang fasahahnya agak kemas, bacaannya, matnya, gunnahnya jadi teliti. Tu. Jadi mungkin nak buka kepada sahabat-sahabat lah yang mana nak baca, kalau boleh buka kamera pun okey juga, boleh kita tengok
gerak mulut dan sebagainya. Kalau saya sukalah kalau ada sahabat-sahabat yang nak buka kamera, insya-Allah. Fala tafadhal mashkura. Sahabat-sahabat dipersilakan kalau dia nak baca lah, ada 10-15 minit ni insya-Allah. Dekat mana yang kita boleh tegur, kita tegurlah. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay, persilakan insyaAllah. Ustaz, boleh saya cuba Ustaz? Okay, boleh silakan. Nak buka kamera ke? Tak. Tak apa Ustaz, tak buka kamera. Okay, tak apa. Baca saja. Sekejap Saya buka Okay. Quran dulu. Saya buka Quran dulu. Okay. Surah Al-Fatihah Ustaz. Fatihah saja insyaAllah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. La buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Bismillah. Buka. Sebab dia baris fathah. Dan dia sifat istifal itu. Tak nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Betul saya? Sama-sama insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, lillah lembut lagi. Lillahi Rabbil Alamin. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay. Ar-Rahmanir-Rahim. Sempurnakan hamas pada hak. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dal kalau boleh lembut lagi. Iyyaka na'budu budu. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, nasta'in sin lembutkan sikit hamas. Nasta'in. Huruf sin tu Ustaz. Sila. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, yang pertama ihdina, hak sempurnakan. Yang kedua sad. Sad ni dia susah sikit lah, tapi cuba buatlah. Kita sempurnakan baris bawah dia. Ihdinas siratal gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, bagus. Alhamdulillah. Boleh jadi imam lah ni. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Seterusnya saya jemputlah kalau ada yang nak berkongsi bacaan. Mungkin sahabat-sahabat yang dengar pun boleh ambil faedah. Boleh catatkan yang mana mungkin tempat kita tak berapa kena ke. Jemput, persilakan. Kalau ada lagi. Ustaz, saya nak cuba boleh? Siapa tu Saya. Okay, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bismillah, sin tu lamakan sikit. Sebab dia apa? Dia zaman huruf dia sin ni dia ada rokhawah. Zaman huruf dia panjang sikit. Bismillah, buka bismillah. Ra jelaskan dia punya sabdu. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahma panjang sikit sebab dia ada tawassut dekat situ. Hirrahma gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, sempurnakan hamas pada hak sebelum masuk mim yang baris atas. Kita baca Ar-Rahma. Jangan kita kata kejar-kejar untuk sebut mim tu. Sempurnakan hak pada hamas pada hak dulu. Okey, sila. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Maliki Yaumiddin. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, pada ya dia adalah dekat ya ni dia lembut tau. Kita baca iya, jangan tertahan. Iya tak dia? Iya, dia lembut saja. Silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba lembut lagi. Iya dia tak putus. Iya. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Na'budu tu nanti boleh repair. Sebab apa? Ain ni dia panjangkan sikit. Iyyaka na'budu, dia tak putus dengan huruf ba. Na'budu. Dia baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, sin tu lambakan sikit. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Sama dekat alaihim lam, jelaskan dulu lam baris fathah tu. Alaihim. Saya buat alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, alhamdulillah. Selesai. Okey, mungkin seorang lagi lah kot last, insya-Allah. Siapa tadi saya nampak ada tadi ada. Saya silakan. Buka kamera. Boleh, sila. Boleh mula? Okey, boleh. Kamera buka ke? Buka lah. Line slow. Line slow kot. Okey, tak apa. Teruskan. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lam dia tak menantun tau, dia bukan dia boleh lambat sikit sebab apa, dia ada sifat tawassut. So dia boleh lambatkan. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey. Ar-Rahmanir-Rahim. Jelaskan sukun, jelaskan sabdu pada ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Pada hak tu, jelaskan dia punya sifat hamas.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Okay. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Iya, lantun dia punya tu Iya. buat terlompat sikit. Iya, gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Okay, sempurnakan baris bawah sad. Ihdinas gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okay, sad. Sirah. 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 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Okay, ain dia tak perlu sengitkan tau. Dia an'amta alaihim. Gitu je. Dia tak perlu an'am, tak ada. An'amta gitu. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Okay. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, satu lagi. Al-maghdu. Sedangkan dia tak melantun. Dia sebab dia ada rokhawah kat situ. Dia bukan qalqalah tu lagi. Dia baca ghairil maghdu. Gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, sekali lagi. Maghdu dia bukan maghdu tak, dia tak melompat macam itulah. Dia maghdu tertahan. Dia kita maghdu gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim Okey. waladdallin. Okey. Nanti perbaik lagi pada huruf ghain dan juga dad lah. Dad waladha. Dia mungkin tak berapa tebal tapi tak apalah, itu mungkin boleh diperbaiki pada masa hadapan insya-Allah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada saudara Hafiz Hamid. Dan untuk yang seterusnya saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak USAS kerana sudi khususnya lah Kelab Al-Furqan kerana sudi menjemput saya untuk menjalankan bengkel tahsinul Quran, tahsinul Quran ini. Jadi saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang berada di dalam grup ini, di dalam Google Meet ini, semoga dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya diberikan kemudahan dan kekuatan lah untuk terus belajar Al-Quran. Sebab apa, kalau kadang-kadang kita zaman-zaman dewasa ni, kita nak belajar Al-Quran ni mungkin ada halangan-halangan lah. Banyak sangat halangannya, sibuk sebagai student, mungkin tak ada masa nak rujuk Al-Quran, nak tengok Al-Quran, apatah lagi untuk kita membaca dan kita belajar balik. Jadi mudah-mudahan kita dipermudahkan segala urusan insya-Allah. Jadi setakat tu saya punya pembentangan lah. Saya mohon maaf seandainya ada terkasar bahasa ke, ada beberapa kesilapan, kesalahan yang mungkin tidak saya sengajakan. Jadi setakat tu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Okey, afwan insya-Allah. Sama-sama.